pada hari ini kumpulan kami akan menekankan tentang nilai dan etika, iaitu prinsip etika dalam sektor awam. Pengenalan yang 2003 menyatakan pentadbiran merupakan proses yang melibat tanggungjawab umum. Manakala nilai bermaksud kepercayaan yang memberi inspirasi kepada seseorang atau organisasi untuk membuat pilihan berdasarkan nilai teras masyarakat. Dan etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku atau profesion seseorang terhadap masyarakat. Sektor awam ini terdiri daripada pemerintah dari semua agensi perusahaan dan entiti lain yang dikendalikan dan dibiayai secara terbuka untuk menyampaikan program, barang atau perkhidmatan awam. Konsep sektor awam lebih luas daripada sekadar pemerintahan teras dan mungkin bertindih dengan sektor bukan keuntungan atau swasta. Sektor awam terdiri daripada dua elemen utama, iaitu di peringkat politik terdapat institusi politik di mana dasar dirumuskan dan keputusan utama dibuat, manakala di peringkat pentadbiran terdapat pentadbiran sektor awam yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar dan keputusan. Kegiatan sektor awam bermula dari memberikan jaminan sosial, mentadbir perancangan bandar dan mengatur pertahanan nasional hingga penyediaan kesihatan, sekolah dan jalan raya. Nilai sektor awam. Setiap pekerja di sektor awam dipandu oleh nilai sektor awam yang sama. Nilai sektor awam menggambarkan tingkah laku yang semestinya diharapkan oleh kerajaan dan juga masyarakat. Oleh itu, menurut Victoria State Government 2018, di dalam sektor awam terdapat 7 nilai yang telah dikenal pasti, yang mana nilai-nilai tersebut terdiri daripada nilai responsif, nilai integriti, nilai accountability, nilai hormat, nilai tidak memihak, nilai kepimpinan dan nilai hak manusia. Nilai responsif. Pegawai awam harus menunjukkan tindak balas dan memberikan nasihat yang jujur, tidak berat sebelah dan tepat pada masanya kepada kerajaan. Selain itu, pegawai awam juga hendaklah memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada masyarakat, mengenal pasti dan mempromosikan amalan terbaik. Perkara ini di bawah Seksyen 7-1-A Akta Pentadbiran Awam 2004. Seterusnya ialah nilai integriti. Pegawai awam harus menunjukkan integriti, iaitu dengan bersikap jujur, terbuka dan telus dalam urusan mereka. Bukan itu sahaja. Pegawai awam hendaklah menggunakan kuasa secara bertanggungjawab, melaporkan perlakuan yang tidak betul, mengelakkan konflik kepentingan yang nyata atau berusaha untuk memperoleh dan mengekalkan kepercayaan masyarakat pada tahap yang tinggi. Perkara ini terdapat dalam Seksyen 7-1-B Akta Pentadbiran Awam 2004. Seterusnya ialah nilai accountability. Pegawai awam harus menunjukkan kebertanggungjawaban dengan berusaha untuk menyelesaikan objektif secara telus, menerima tanggungjawab atas keputusan dan tindakan mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga hendaklah berusaha untuk mencapai penggunaan sumber yang terbaik dan menyerahkan diri kepada pemeriksaan yang sesuai. Perkara ini terdapat di dalam Seksyen 7-1-D Akta Pentadbiran Awam 2004. Selain itu, nilai hormat. Pegawai awam harus menunjukkan nilai hormat kepada rakan sekerja, pegawai awam lain dan anggota masyarakat itu dengan melayan mereka dengan betul dan menepati objektif mereka. Selain itu, pegawai awam hendaklah memastikan kebebasan dari diskriminasi, gangguan dan buli serta menggunakan pandangan mereka untuk meningkatkan hasil secara berterusan. Perkara ini terdapat dalam Seksyen 7-1-I Akta Pentadbiran Awam. Seterusnya ialah nilai tidak memihak. Di dalam sektor awam, kaki tangannya mestilah menunjukkan sikap tidak memihak dalam semua urusan sama ada dengan rakan sekerja, rakan kongsi maupun orang ramai. Kaki tangan sektor awam perlulah mempertimbangkan pelbagai keadaan dan memastikan bahawa setiap pihak diberi pertimbangan yang sama. Dalam hal ini, kaki tangan tidak boleh memihak kepada individu atau sekumpulan individu sahaja. Kaki tangan sektor awam juga tidak boleh membiarkan perasaan, kepercayaan atau pendapat peribadinya mempengaruhi tindakan secara tidak adil dalam apa-apa situasi, dan setiap situasi tersebut juga harus dinilai berdasarkan kebaikannya sendiri. Seterusnya ialah nilai kepimpinan. Pegawai awam harus menunjukkan kepimpinan dengan menerapkan, mempromosikan dan menyokong nilai-nilai ini secara aktif.
Hal ini kerana kepimpinan adalah komponen penting dalam pemerintahan awam yang baik. Kepimpinan juga mempunyai aspek formal seperti kuasa, imbangan yang terpisah, cara pemindahan kuasa, ketelusan serta pertanggungjawaban. Manakala nilai hak manusia pula ialah pegawai awam harus menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia yang termaktub dalam Piagam Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab. Nilai hak asasi manusia dalam sektor awam adalah untuk mempromosikan kesaksamaan, mencegah diskriminasi dan melindungi hak asasi pekerja, pelanggan, pengguna perkhidmatan dan semua orang yang dipengaruhi oleh dasar dan rancangan sesebuah sektor awam. Dalam menyediakan rancangan yang strategik, badan sektor awam mestilah menilai dan mengenal pasti isu hak asasi manusia dan kesaksamaan yang berkaitan dengan fungsinya. Prinsip etika sektor awam. Terdapat beberapa prinsip etika dalam sektor awam. Antaranya ialah prinsip etika kesesamaan, di mana dalam membuat keputusan serta melaksanakan tugas yang tidak memberi faedah khusus atau tidak wajar kepada satu orang sahaja. Keadaan ini dimaksudkan dengan dalam membuat keputusan serta melaksanakan tugas haruslah memberi faedah kepada semua individu yang terlibat dalam sesuatu proses atau tugas tersebut. Seterusnya adalah prinsip etika integriti, di mana seorang pegawai bertindak sedemikian rupa yang mempunyai motif tidak meragui. Sebagai contoh, seorang pegawai haruslah bertindak jujur dan amanah mengikut bidang kuasa dan tugasnya. Telus, tiada konflik pribadi, berwibawa dan patuh kepada peraturan undang-undang. Dan prinsip etika keterbukaan pula melaksanakan tugas dengan cara yang memungkinkan pemerintahan, parlimen dan orang ramai untuk terus dapat maklumat tentang aktiviti dan amalan sektor awam. Sebagai contoh, sikap terbuka serta dapat memperlihat kesanggupan untuk menerima teguran yang bersedia untuk mendengar dan menerima pendapat, mudah diajak berbincang dalam segala masalah serta bersedia untuk berkongsi maklumat yang berkaitan dengan tugas. Seterusnya, prinsip etika accountability, yaitu kaki tangan sektor awam bersiap sedia untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan yang mereka lakukan. Contohnya, pegawai awam menunjukkan tingkah laku pribadi yang baik dalam setiap urusan dan mengawal penggunaan sumber awam untuk mengurangkan pembaziran dan penyalahgunaan pengurusan yang berkesan. Selain itu, prinsip etika memfokuskan perkhidmatan, yaitu penjawat awam menyediakan perkhidmatan awam dengan cara mengenali warga negara yang mempunyai hak untuk memohon atau menerima perkhidmatan. Mereka seharusnya tidak bertindak atau mengambil keputusan untuk memperoleh faedah keuangan atau lain-lain untuk kepentingan diri, keluarga, dan rakan. Akhir sekali ialah prinsip etika tanggung jawab yang membawa maksud bahawa pegawai awam bekerja untuk orang lain dan mesti memenuhi keperluan dan pilihan sesebuah organisasi. Sebagai contohnya, pegawai awam menunjukkan prestasi yang baik dengan menyelesaikan tugasan tepat pada waktunya, serta sentiasa bertanggung jawab dalam kesediaan mereka untuk bekerja dengan rakan sekerja yang mempunyai hampir sama tugasan ke arah pencapaian matlamat bersama. Seterusnya, contoh-contoh negara yang mengamalkan prinsip etika dan nilai dalam sektor awam. Yang pertama adalah Malaysia. Dalam Malaysia, nilai dan etika ini akan memberi gambaran sesebuah organisasi yang beroperasi sama ada mereka mempraktikkan nilai serta etika yang betul dalam bekerja. Melalui pelaksanaan tersebut akan membantu sektor awam untuk terus maju serta dapat meningkatkan prestasi mereka. Pertama, nilai integriti. Amanah, jujur, bertanggungjawab, taat, setia, adil dan saksama, ikhlas, berdedikasi, berdisiplin, bekerjasama dan tekun. Kedua ialah nilai responsif, iaitu berbudi mulia, bersabar, sopan santun dan peramah. Yang ketiga ialah nilai kepimpinan, iaitu profesional, iaitu adil, berani, berilmu, kreativiti, inovasi, integriti, intelektual serta accountability. Dan yang terakhir adalah nilai accountability. Nilai accountability iaitu bersyukur, beriman, bertakwa, produktiviti dan kualiti. Melalui pelaksanaan serta pematuhan etika dan nilai tersebut dapat membantu menjadikan sektor awam di Malaysia beroperasi dengan lebih baik lagi.
So, yang kedua di negara Jepun. Nilai dan etika Jepun mempunyai ciri-ciri tersendiri sehingga menyebabkan proses pengantarbangsaan sukar dilakukan. Dalam kajian SAAT dan tarikh 2017, negara Jepun merupakan contoh terbaik dalam melaksanakan pekerjaan kerana nilai dan etika universal menjadi titik permulaan bagi negara lain memahami budaya mereka. Dari segi nilai integriti, ianya merujuk kepada masyarakat yang rajin, cekap dan berdisiplin dalam melaksanakan kerja. Prinsip etika tanggungjawab menggerak kepada modernisasi industri mereka serta menyumbang kepada pertumbuhan pengurusan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, prinsip etika keterbukaan yang merancangkan usaha menimba pengetahuan baru mengenai industri perdagangan, pentadbiran dan pengurusan. Contoh yang kedua pula di negara China. Dari segi nilai integriti, saudagar China dapat memberi latihan self-cultivation untuk membentuk dan memelihara sikap mid-level merchants. Nilai dan etika menenangkan minda, menekan kehendak yang mementingkan diri sendiri, memahami perbezaan di antara yang baik dan buruk, serta mengamalkan kesalingan atau reciprocity. Yang kedua, nilai hak manusia. Contohnya, nilai etika kemanusiaan, keadilan, ketatasusiliaan, pengetahuan moral, keikhlasan, kesetiaan, galakan, bersungguh-sungguh, memelihara sifat semula jadi seseorang, memupuk semangat seseorang, dan mementingkan hubungan antara manusia. Yang ketiga, prinsip etika keterbukaan. Membolehkan mereka bekerjasama dan mengelakkan mereka daripada diganti oleh identiti lain. Yang keempat, prinsip etika accountability. Contohnya, nilai berbakti seorang pemerintah dalam melaksanakan pendidikan moral terhadap rakyat jelatannya. Sebagai contoh, kerajaan atasan tidak boleh bersikap sombong, tidak bertutur di luar lingkungan undang-undang, setia patuh, serta tidak melakukan kesilapan ketika berkhidmat kepada orang atasan. Kesimpulannya, pentadbiran atau pengurusan secara kolektif dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan tanggungjawab umum. Nilai sektor awam merangkumi 7 jenis nilai yang mengamalkan tingkah laku yang semestinya diharapkan oleh kerajaan dan juga masyarakat. Contoh nilai dan etika yang dipraktikkan dalam negara lain juga harus dicontohi untuk meningkatkan atau menambah baik setiap kekurangan yang wujud dalam negara masing-masing. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.